Assalamualaikum. Bersua lagi dalam sejarah bangsa kita. Kali ini kami akan membawakan satu lagi topik menarik, yaitu fisabilillah, keberanian orang Tausug. Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Dari sudut budaya dan sejarah, Sulu dikaitkan dengan kerajaan Sulu yang meliputi 5 kawasan utama, yaitu Pulau Sulu sebagai pusat pemerintahan di Jolo, Tawi-Tawi, Basilan termasuk Zamboanga di Mindanao, Palawan dan Borneo Utara atau lebih dikenali sebagai Sabah. Kini Sabah sudah berada di dalam Persekutuan Malaysia dan sebahagian Borneo Utara sudah menyertai Indonesia, yaitu Kalimantan. Sementara orang Sulu pula adalah merujuk kepada pelbagai suku kaum yang menetap di Kepulauan Sulu. Ini termasuk suku Tausug, yaitu Suluk, Bajau, Yakan, Cagayan, Iranun, dan Kalibugan. Suku terbesar di Kepulauan Sulu ialah Tausug. Terdapat kira-kira 350.000 suku Tausug, di mana 200.000 darinya berada di Pulau Jolo. Tausug berasal dari suku kata Tau yang bermaksud orang ataupun lebih dikenali sebagai bangsa, dan Sug yang bermaksud arus. Ini bermakna suku Tausug adalah orang-orang yang menongkak arus. Ada juga sumber yang mengaitkan nama Tausug dari Tau Maisug yang bermaksud orang pemberani. Kedua-dua makna ini bersesuaian dengan ciri orang Tausug yang bergantung hidup sebagai nelayan, menongkak arus, dan juga terkenal dalam keberaniannya di medan tempur. Orang Spanyol yang mempunyai sejarah pencerobohan yang panjang ke atas Kepulauan Sulu menggelar kaum Tausug sebagai Juru Mentedo yang bermaksud berani mati. Nama Sulu atau Suluk pula adalah sebutan lidah Melayu yang sukar menyebut Tausug. Walaupun begitu, nama Sulu atau Suluk ini merujuk kepada amalan tasawuf yang menjadi pegangan umat Islam di Nusantara, termasuk suku Tausug. Amalan bersuluk untuk mendekatkan diri kepada Allah menjadikan mereka berani berdepan dengan pihak musuh dalam perang fisabilillah. Boleh disimpulkan bahawa orang Sulu atau Tausug ialah kaum yang kuat, berpegang dengan Islam dan sanggup berkorban nyawa dan harta untuk mempertahankan agama bangsa dan tanah air. Keberanian orang Suluk digambarkan oleh Profesor Adib Chaser Majul seperti berikut. Perwira-perwira Islam yang setelah menjalani upacara keagamaan dan menunaikan sembahyang semalaman dengan guru agama, pada esok harinya akan menyerbu dan menyerang pelanggar-pelanggar Kristian dengan keazaman membunuh seberapa ramai musuh, dan mereka ini tidak dijangkakan akan pulang dengan selamat. Harapan yang tinggi bagi perwira-perwira yang sanggup berkorban ini untuk mendapatkan balasan syurga. Untuk memahami persepsi dan budaya kaum Tausug seperti itu harus meneliti sumber sejarah terawal sama ada bertulis atau lisan. Sejarah bertulis terawal masyarakat Tausug terbatas pada 2 sumber sahaja, yaitu Sarasilas, Tarsila, dan Luntar. Bahan sejarah berbentuk Tarsila ini tidak unik pada masyarakat Tausug kerana terdapat juga di kalangan masyarakat Mindanao, suku etnik di Mindanao. Luntar pula hanya terdapat di kalangan masyarakat Tausug. Bagaimanapun, sumber-sumber bertulis ini tidak mempunyai sebarang pengaruh kepada masyarakat umum kerana ia bersifat eksklusif kepada golongan atasan dan bangsawan. Satu lagi faktor mengapa bahan sejarah bertulis hanya relevan kepada golongan bangsawan adalah kerana masyarakat awam tidak boleh membaca dan menulis sama ada dalam bahasa Tausug, apatah lagi memahami bahasa Spanyol dan Inggris. Masyarakat awam lebih menghayati sumber sejarah
sastra lisan terutama dalam kategori Perang Sabil dan lebih terhad dalam kategori kisah dan kata-kata. Keadaan ini menghasilkan satu bentuk dualisme terhadap kesadaran sejarah di kalangan suku Tausug. Di satu pihak, Sarasilas dan Luntar melahirkan kesadaran sejarah yang bersifat elitis kerana ia terbatas di kalangan sultan dan datuk-datuk. Kedatangan Spanyol dan kemudian Amerika memperkukuhkan status sultan dan datuk-datuk yang menjadi saluran untuk penjajah melaksanakan pemerintahannya ke atas masyarakat Islam. Andaiannya ialah rakyat yang buta huruf akan menuruti apa saja arahan sultan dan datuk-datuk yang sudah takluk kepada penjajah secara membuta tuli. Pastinya ini akan memudahkan proses penjajahan Spanyol ke atas masyarakat Sulu. Tetapi realitinya tidak sebegitu. Ini adalah kerana sumber ilmu maklumat dan saluran pencetus kesedaran yang lebih kuat kepada masyarakat awam, kaum Tausug ialah yang berbentuk lisan, terutamanya Perang Sabil. Perang Sabil adalah satu bentuk dendangan sastra lisan yang diwarisi oleh kaum Tausug yang unik di kalangan kumpulan-kumpulan etnik Muslim di selatan Filipina. Bentuk tradisi lisan yang sama tidak terdapat di Lanao atau Kota Batu dan tidak juga memperlihatkan ciri pengaruh dari sastra Mindanao atau Maranao. Besar kemungkinan terpisahnya Kepulauan Sulu dengan Pulau Mindanao dari sudut geopolitik merencat proses pemesraan budaya di antara keduanya. Perang Sabil adalah warisan penting kaum Tausug kerana ia merakamkan konflik bersenjata yang dihadapi sepanjang sejarah. Ia juga dinamik kerana panjangnya bertambah dari masa ke semasa dengan memuatkan peristiwa-peristiwa penting dan juga perkembangan sesuatu konflik. Ia meliputi pelbagai era sejak dari zaman sebelum kedatangan Spanyol hinggalah ketika menentang Amerika Syarikat pada awal kurun ke-20. Perang Sabil Takbirul berasal sejak zaman sebelum kedatangan Spanyol kerana tiada apa-apa rujukan tentang Spanyol. Sedang Perang Sabil Abdullah dan Putli adalah salah satu contoh sastra Perang Sabil yang dihasilkan pada zaman Spanyol atau selepas kerana membuat rujukan kepada Castella di dalam naratifnya. Perang Sabil adalah satu testimoni penolakan masyarakat Tausug terhadap semua bentuk kezaliman dan pencerobohan sama ada dilakukan oleh musuh yang datang menceroboh maupun di kalangan orang tempatan. Sekaligus ia menolak tanggapan bahawa masyarakat Tausug tunduk secara membuta tuli kepada pihak yang memegang kekuasaan. Sama ada beliau sultan yang merdeka maupun yang takluk kepada kepentingan penjajah barat. Satu contoh yang boleh dikemukakan ialah Perang Sabil Kan Aput yang ada kaitan dengan pemberontakan Hasan pada tahun 1904. Di dalam epik tersebut, Aput bersama 4 sahabatnya bangkit menentang kerajaan penjajah kerana ketidakadilan yang berlaku sehingga mati dalam Perang Sabil. Begitu juga epik Perang Sabil Kan Napsa Lagayan. Kisah ini berlegar pada seorang wanita cantik yang bernama Napsa Lagayan di Pulau Simulul. Pada satu hari, Sultan telah menjemput Napsa untuk mempersembahkan tarian di hadapan baginda. Napsa amat setia kepada suaminya dan bimbang jika Sultan melarikannya. Tetapi oleh kerana terpaksa, Napsa mempersembahkan tarian pengalai. Sultan yang tertarik dengan kecantikan Napsa telah memaksa Napsa mengikutinya ke Jolo, di mana dia dijadikan gundi baginda. Apabila Amil Bangsa, suami Napsa pulang dari perantauan yang lama, dia merasa amat sedih atas kehilangan istrinya. Dia telah menyusul istrinya ke Jolo, di mana dia mati di Jalan Sabil. Kedua-dua kisah Perang Sabil ini menunjukkan keberanian orang awam yang dinobatkan sebagai pahlawan
yang disanjung, bukan sultan atau datuk-datuk yang didewa-dewakan dalam setengah penulisan sastra bangsawan. Bahkan watak-watak ini memang benar-benar wujud seperti Aput, Napsa Lagayan, dan Amil Bangsa yang hidup pada zaman Spanyol atau sebelumnya. Perang Sabil telah mengangkat watak-watak ini ke tahap legenda, sama seperti watak-watak Selungan, Jikiri, dan Kamlun. Selungan adalah watak sebenar yang melawan kerajaan Amerika Syarikat di Tawi-Tawi dan terbunuh sekitar tahun 1907 hingga 08. Begitu juga Jikiri yang menentang Amerika Syarikat di Zamboanga, Basilan, Sulu, dan Borneo Utara sekitar tahun 1907 hingga 09 dan terbunuh di Pulau Patian bersama pengikutnya. Berdasarkan kepada sumber-sumber lisan ini, seseorang boleh membentuk kefahaman terhadap pandangan hidup dunia masyarakat Tausug mengenai hidup dan mati. Falsafah hidup ini membentuk sifat-sifat berani pada masyarakat Tausug, baik dalam soal bergelut mencari penghidupan maupun ketika berdepan dengan musuh. Bagi masyarakat Tausug, kematian hanyalah sebuah pintu untuk memasuki fasa kehidupan seterusnya dari alam fana ke alam baka. Oleh kerana kematian pasti ditempuhi oleh setiap insan, maka ia tidak wajar ditakuti meskipun seseorang itu berusaha untuk mengelaknya. Berikhtiar mengubati penyakit sebagai contoh. Demi untuk memenuhi matlamat hidup di atas muka bumi, walau bagaimanapun, apabila tiba saat kematian, ia perlu diterima dengan pasrah dan sebaiknya seseorang itu mati pada jalan sabilillah. Natijanya, bagaimana seorang itu mati yang menjadi perhitungan, bukan kematian itu sendiri. Kematian di atas jalan yang mulia ini akan memberi manfaat kepada si mati di alam akhirat. Bahkan kaum kerabat yang ditinggalkan dipandang mulia oleh masyarakat Tausug. Oleh itu, orang Tausug tidak menghitung sangat nyawa musuh, bahkan nyawa sendiri di dalam perang Sabil, dan ini menjelaskan mengapa konflik bersenjata dan penjajahan Spanyol berpanjangan, sengit, dan memakan korban yang besar. Dari tradisi lisan ini juga, seseorang dapat memahami bahawa kaum Tausug tidak mengukur kemenangan dan kejayaan seseorang membunuh musuhnya di medan perang, tetapi bagaimana ia memamerkan ketangkasannya. Seseorang yang melarikan diri dari medan perang adalah dibenci meskipun ia bersalah atau berada di pihak musuh. Peribahasa Tausug, marayau pa muti in bugog, ayaw muti in tikut-tikut, yang bermaksud adalah lebih baik melihat putihnya tulang dari melihat tumit bertukar putih. Bermakna adalah lebih baik seseorang itu cedera atau terbunuh dari melarikan diri dari medan perang. Kerana itulah pahlawan-pahlawan Tausug dengan penuh keberanian melawan musuh mereka meskipun hanya bersenjatakan keris dan kampilan, bergantung kepada ketangkasan diri dalam bertarung. Tanpa menghitung soal strategi dan taktik, natijanya ribuan pahlawan Tausug menemui syahid pada zaman penjajahan Spanyol dan pendudukan Amerika Syarikat. Penjajahan Spanyol gagal untuk menilai masyarakat Tausug secara objektif. Segala dasar dan pendekatan adalah sumber dari sikap prejudis yang amat menebal. Meskipun Islam mentakbir Andalus, yaitu Spanyol, selama hampir 8 abad, namun masyarakat Katolik tidak dapat menerima kehadiran Muslim, bahkan melaksanakan Inquisition dengan menghapuskan dan mengusir umat Islam dari bumi Spanyol.
Tidak hairanlah jika penakluk-penakluk Spanyol menamakan mereka sebagai savage, yaitu buas dan ganas, pirate, yaitu lanon, dan warlike, yaitu cenderung untuk berperang. Oleh itu cuma ada dua pilihan, yaitu sama ada mereka dikristiankan atau dihapuskan. Mereka dilonggokkan dalam satu kelompok yang tidak bertemadun dan dianggap hina kerana menganut agama Islam. Sikap dungu dan singkat pemikiran ini adalah kerana orang-orang Spanyol gagal menyelami hati budi suku Tausug yang diwarnai oleh akidah Islam. Islam telah memerdekakan jiwa mereka dari sebarang bentuk perbudakan, sama ada oleh orang tempatan apatah lagi bangsa asing yang datang untuk menjara tanah air mereka. Jika penjajah Spanyol menggelar mereka sebagai lanun dan penatik, itu adalah pilihan mereka. Apa yang pasti, Islam menuntut suku Tausug supaya berjihad melawan penindasan dan membebaskan tanah air dari penjajah. Dan mereka akan lakukan ini meskipun tidak mempunyai kekuatan dan senjata yang sepadan. Keberanian suku Tausug menghadapi kematian yang disaksikan oleh askar-askar Spanyol di medan adalah manifestasi dari tuntutan keimanan tersebut. Menurut Salasila Sulu, kaum Tausug berasal dari beberapa suku etnik yang bergabung, yaitu Barunan, penempatan asal di Mambung Jolo, Tagimaha dari Pulau Basilan, Bakalaya dipercayai dari Sulawesi dan menetap di Patikul, orang Banjar dari Banjarmasin Kalimantan, dan orang Dampuan dari Champa Indochina. Sarasilas dan Luntar adalah salah-sila raja-raja yang menggunakan tulisan Jawi. Teks-teks sejarah ini terbatas penggunaan dan pengaruhnya di kalangan keluarga raja dan orang ramai tidak terdedah kepadanya. Ia tidak diperbanyakan untuk tujuan sebaran dan disimpan rapi untuk kegunaan raja semata-mata. Oleh itu, kesedaran sejarah hanya berlegar di kalangan keluarga raja dan datuk. Itu pun hanya berlegar di sekitar persoalan waris, pengalaman dan hal ehwal raja. Kisah dan kata-kata adalah warisan Sulu yang unik dan lazimnya disampaikan dalam tempo semalaman. Secara umumnya, kisah lebih pendek dan bertujuan untuk dihabiskan dalam satu sesi penceritaan. Kata-kata pula disampaikan dalam sehari sehingga 2 hari atau 2 malam. Contoh-contoh kisah ialah Amma Iyun, Indak Gandil, Lunsai Buhok dan Malik Bubangsi. Contoh kata-kata ialah Abu Nawas dan Pusung. Perbezaan dengan Grand Perang Sabil ialah kisah dan kata-kata hanya diceritakan, sedang Perang Sabil diceritakan sambil didendangkan. Lain-lain bentuk sastra lisan kaum Suluk ialah khutbah dan tukut-tukut. Khutbah adalah penyampaian para imam, haji dan tokoh-tokoh agama. Mari kita dengar catatan General John Joseph Pershing tahun 1860 hingga 1948. Perlawanan inilah yang paling menakutkan dan kejam yang pertama kali saya saksikan. Orang Moro, yaitu Tausug, melawan seperti syaitan. Mereka memang sebelumnya tiada ketakutan, dan apabila sudah berazam untuk melawan, mereka terima kematian itu cuma sebagai satu peristiwa biasa. Ketua tentera US yang bertanggungjawab memerangi Tausug di Bukit Begasak, Gunung Begasak, Sulu pada 11 Jun 1913.